Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 syukur, alhamdulillah. Selamat pagi semua. Apa khabar semua penonton setia? Assalamualaikum. Subuh pagi ini, masya-Allah, cukup luar biasa. Semoga anda semua berada dalam keadaan sihat sentiasa. Semoga dipermudahkan segala urusan kita, insya-Allah. Hari ini, sepanjang hari ini, alhamdulillah, hari ini kita dah masuk 8 Rejab bersama dengan 20 Januari. Masya-Allah. Insya-Allah hari ini, pagi subuh ini, kita akan bersama dengan Yayasan Adin, dan topik dan tajuk kita sudah pastinya setiap minggu Ustaz, kita bersama dengan topik munakahat asas rumah tangga, perihal asas rumah tangga, ilmu berkaitan dengan rumah tangga, insya-Allah. Bersama dengan saya sekarang ini tak lain tak bukan, kita bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Adin, kita bersama dengan Ustaz Muhammad Sabri Nordin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar Puan Dewi? Baik, alhamdulillah. Ustaz, apa khabar pagi ni, Ustaz? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat, masya-Allah, alhamdulillah. Dan hari ini kita nak ceritakan mengenai munakahat asas rumah tangga. Ya, baik. Ada soalan Ustaz yang ingin ditanyakan. Pagi-pagi kita dah panas sikit Ustaz kan, masya-Allah. Jadi Ustaz, cergas pagi kan. Ustaz, sebagai seorang isteri Ustaz, untuk kita wajar tak seorang isteri untuk kita menuntut di luar kemampuan seorang suami? Mungkin kita tahu gaji dia tak, kita tahu sebenarnya seorang isteri ni suami tak mampu, tapi kita nak Ustaz. Wajar tak Ustaz untuk kita menuntut Ustaz? Baik, terima kasih Puan Dewi. Sebelum tu, kita mulakan dulu program kita dengan bacaan doa, boleh nah? Boleh. InsyaAllah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. InsyaAllah awal-awal bulan Rajab ini ya, kita perbanyakkan doa ya. Mudah-mudahan dengan doa ini Allah Taala pertemukan kita dengan Ramadan nanti dan dapat kita melaksanakan ibadah sebaik mungkin sepanjang Ramadan. Mudah-mudahan dengan itu dapat kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Dari sekarang kena cergas dah. Ya, mohon minta kepada Allah Taala mudah-mudahan kita dapat bertemu dengan Lailatul Qadar, insya-Allah. Baik, berbalik kepada soalan tadi Puan Dewi ya. Boleh ataupun tidak seorang isteri memohon ya perbelanjaan ataupun segala sesuatulah yang lebih daripada kemampuan suami dia. Perlu kita ketahui bahawa kewajipan untuk memberikan nafkah ini masih lagi dalam bab nafkah. Ya, yang mana kewajipan untuk memberikan nafkah daripada seorang suami kepada isteri dia, sama ada dalam bentuk makanan, pakaian, tempat tinggal, perubatan dan juga pendidikan, adalah semua terletak di atas bahu suami dia. Namun perlu kita ingat bahawa semua kewajipan ini adalah berdasarkan kepada kemampuan suami. Dahulu dalam siri-siri yang lalu kita sudah bincang mengenai bagaimana kaedah pemberian nafkah bagi suami yang berpendapatan B40, M20 dan juga M40 dan juga T20 ya. Itu kaedah-kaedah pemberian nafkah. Namun ada sebahagian daripada masyarakat kita yang kadang-kadang terlepas pandang ke ataupun terlebih demand ke dan sebagainya, maka dia mohon lebih daripada kemampuan suami. Dan inilah antara punca-punca berlakunya kes keruntuhan rumah tangga akibat daripada permohonan, permintaan, desakan daripada seorang isteri melebihi daripada kemampuan suami. Tak kata orang lah Puan Dewi ya, kadang-kadang di akhir ini ya, kita lihat bahawa keperluan kehidupan itu sangat mendesak. Ya, dengan kenaikan kos sara hidup dan sebagainya. Jadi kemampuan suami itu kadang-kadang berkurang. Jadi dari sudut inilah kita mohon kepada pasangan yang berkenaan agar membuat perancangan balik. Yang membuat perancangan keuangan balik, membuat perbincangan balik di antara suami dan isteri. Lihat balik apakah keperluan-keperluan yang kadang-kadang kita tak perlu pun. Kehendak aja sebenarnya. Kehendak aja. Jadi kehendak tu sudah melebihi daripada keperluan. Ini yang sangat tak kena ya dalam pengurusan rumah tangga kita. Yang mana sepatutnya kalau ada kemampuan sila, tak ada masalah ya. Yang mana kalau kita lihat dari sudut nafkah ini ya, nafkah ini tidak sewajarnya bagi seorang suami, bagi seorang isteri menuntut lebih daripada kemampuan suami dia. Nak lagi pula kalau pendapatan suaminya orang kata bawah B40 lah. B40. InsyaAllah. InsyaAllah itu dia. Jadi kita kena ada bertolak ansur lah sebenarnya. Seorang isteri pun kenalah memahami kan. Memahami. Itu yang kata perlu ada ilmu dalam rumah tangga sebenarnya. Betul. Masya-Allah. Jadi Ustaz, mungkin ada juga sesetengah isteri tersebut dia tidak bekerja Ustaz. Tak ada pendapatan. Dia mengharapkan suami semata-mata untuk memberi nafkah. Jadi bila
Tapi dia teringin nak bagi dekat kedua ibu bapanya. Dia mengambil duit suami secara senyap-senyap tanpa memberitahu. Adakah boleh ke Ustaz? Bagaimana tu Ustaz keadaan begitu? Baik. Terima kasih Puan Dewi. Ini juga banyak berlaku masyarakat kita. Ialah di antara tugasan sebagai seorang isteri, ya, melayan suami dia dan juga terhadap ibu ayah dia, ya. Bagi suami pula, ya, dia ada juga tanggungjawab dia terhadap isteri, anak-anak dan juga ibu dan ayah dia, ya. Oleh yang demikian, perlu kita lihat bahawa, ya, ini kena kembali kepada perbincangan asas berkaitan dengan nafkah seorang suami, seorang isteri dan sebagainya. Ya, yang mana kita kena lihat pemberian nafkah daripada furuk kepada asal, asal kepada furuk. Amenda ni. Okey, furuk kepada asal ialah pemberian nafkah daripada anak cucu kepada orang yang atas, iaitulah bapa, datuk, nenek dan sebagainya. Begitu juga dengan pemberian nafkah daripada furuk, daripada asal kepada furuk, iaitulah pemberian nafkah daripada bapa, datuk terhadap anak, cucu dan sebagainya. Baik, secara asasnya kita lihat di sini bahawa pemberian nafkah daripada bapa kepada isteri dan anak-anak, anak dan cucu dan sebagainya. Kalau kita lihat di sini bahawa nafkah yang wajib bagi bapa ialah memberikan makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya mengikut kemampuan si ayah. Mengikut si ayah. Yang mana pemberian nafkah ini mestilah, ya, di peringkat kanak-kanak. Bukan sampai ke sudah je bapa kena tanggung. Okey, peringkat kanak-kanak. Zaman hari ini kalau kita di Malaysia ini, yang dikategorikan sebagai kanak-kanak ialah seseorang yang berusia daripada 18 tahun ke bawah. Ya, kerana apa? Kerana tahap nak bekerja pun diambil tahap umur 18. Ya. Jadi kalau sebelum 18 orang ambil bekerja, itu sila-sila hari bulan itu kena saman bawah umur. bawah umur. Ya. Okey. Begitu juga bagi kanak-kanak yang bawah ini, kewajipan kalaulah bapa sudah tak ada, maka menjadi kewajipan untuk menanggung nafkah mereka ini adalah terletak di atas bahu datuk. Okey. Itu kewajipan nafkah daripada asal kepada furuk. Okey, bagaimana pula nafkah daripada furuk kepada asal? Asalnya tidaklah menjadi tanggungjawab bagi anak, cucu dan sebagainya untuk menanggung nafkah bapa dan juga datuk. Kecualilah jika sekiranya bapa dengan datuk ini adalah orang yang fakir. Dan juga anak dan cucu ini adalah juga seorang yang ada kelebihan keuangan. Maka ketika itulah menjadi kewajipan bagi anak dan juga cucu untuk menanggung nafkah bapa dan juga datuk. Itu nafkah daripada furuk kepada asal. Jadi dalam keadaan kalau bapa ada kemampuan, ya, orang kata tak adalah susah mana, adalah duit pencen sikit-sikit, ya, duduk di kampung nak makan ayam ada, sayur boleh tanam sendiri dan sebagainya, ya, maka dia tidaklah menjadi keberatan. Sedangkan anak cucu ni duduk di Bandaraya Kuala Lumpur sebagai contoh, desakan hidup sangat tinggi, ya. Sebagai contoh, nak bayar duit parking pun sebulan dah mahal dah. Itu baru parking rumah, parking kereta kita, yang nak bayar duit rumah lagi dan sebagainya. Jadi anak cucu ni yang tidak berkemampuan, maka tidaklah menjadi kewajipan bagi mereka untuk menanggung nafkah bagi asal, iaitulah bapa dan juga datuk. Namun jika sekiranya ada keinginan, ialah tanggungjawab anak, ya, tanggungjawab anak, tanggungjawab cucu, ya, nak tengok sial sekali-sekali balik kampung, teringin juga nak hulur kan. Baik, bagaimanakah kewajipan anak dan cucu ni nak menanggung nafkah ataupun nak memberikan duit poket kepada bapa dengan datuk ni? Baik, kita lihat, ya, jika sekiranya seorang suami yang berkemampuan, ya, dia memberikan nafkah selain daripada makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya kepada isteri, kadang-kadang dia ada bagi duit lebihan duit poket. Okey, maka sepatutnya isteri kalau nak bagi nafkah kepada bapa ataupun atuknya, dia gunalah duit lebihan daripada yang diberikan oleh suami, bukan ambil yang senyap-senyap. Namun jika sekiranya suami bagi ngam-ngam je, cukup belanja, cukup-cukup je, kalau boleh waktu nak balik kampung tu ataupun cukup bulan tu, mintalah bang, yang bagilah RM20 siap nak bagi kat apa atuk, takkan kita balik tangan kosong aja. Jadi bincang elok-elok, insya-Allah pengurusan rumah tangga akan baik. Namun jika sekiranya isteri ambil secara senyap-senyap, ya, suami tak tahu pun, ya, dia ambil,
nanti jika sekiranya suatu hari kalaulah suami ini tahu bahawa isteri sudah melakukan perbuatan seumpama itu, dah tentu hancur hati suami. Oh, ini rupanya koma ya. Lama-lama besok itulah akan berlaku pergaduhan dalam pengurusan rumah tangga. Kan tak seronok gitu. Jadi elok-eloknya pun apa juga tanggungjawab kita, apa juga keinginan kita terhadap ibu dan ayah kita, rasa kasihan, belas kasihan, kasih sayang dan sebagainya, bincanglah di antara suami isteri. Janganlah kita buat senyap-senyap apa itu. Kita pun tak suka kan. Betul. Kalau kita pun tak suka, suami kita samalah. Samalah lagi tak suka ya Ustaz. Begitulah lebih kurangnya. InsyaAllah itu dia perihal rumah tangga insya-Allah kan yang kita untuk kita fahami sebenarnya banyak sebenarnya ilmu-ilmu yang perlu kita pelajari. Kadang kita macam tahu benda tu tapi kita nak buat tapi tak boleh sebenarnya tak boleh. Jadi betul kita kena ada perbincangan antara suami dan juga isteri. Insya-Allah kita nak sambung lagi topik ini insya-Allah. Kita nak berehat dulu seketika, kembali lagi selepas ini. Apa yang dimaksudkan dengan huruf hijaiyah? Suara ataupun bunyi huruf yang berpegang pada makhraj disebut sebagai makhraj muhaqqaq dan makhraj muqaddar. Contoh kalau ba, Ustazah matikan dia jadi ab. Kalau ta, at. Kalau sa, as. Kita bertemu dalam mai ngaji. Kalau tak tengok, Anda yang rugi. Sallallahu ala Muhammad. Sesungguhnya bumi tak akan makan jasad para nabi. Maknanya nabi sentiasa menerima direct daripada kita. Sebab tu perempuan-perempuan walaupun tak wajib solat Jumaat, di rumah dia boleh banyakkan selawat. Duduk dekat dengan imam, jangan jauh-jauh, kadang datang awal. Senang apa? Senang landing time. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. ولوطا إذ قال إن في ذلك له العذاب قل إن كنتم الحساب يقطع طرفا من أنفسكم يعظكم لعلكم. Jangan payung lebih lagi. Kalau anda nak tengok kami dengan lebih lanjut, jangan lupa saksikan persembahan pertama kami hari Sabtu jam 9 malam. di TV Al Hijrah. Satukan ummah Dengan Al-Quran. Alhamdulillah kita kembali lagi dalam Assalamualaikum Subuh. Kita masih lagi bersama dengan Ustaz Sabri, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Adin. Kita membincangkan perihal berkaitan dengan rumah tangga. Okey Ustaz, baru-baru ni juga ada jugalah isu yang berkaitan dengan seorang bapa tidak ataupun enggan membayar pembiayaan pengajian anak. Pengajian anak mereka yang mungkin pengajian tinggi lah Ustaz kan, macam nak mungkin nak sambung belajar, nak pinjam, kalau nak belajar kena pinjam, tapi seorang bapa tu mampu tapi dia tak nak membayar. Bagaimana tu Ustaz? Baik, terima kasih Puan Dewi. Dalam suasana hari ini, kalau kita lihat sekarang ni anak-anak sedang menduduki peperiksaan SPM. Ya. Okey nah. Tak lama lagi akan buka lah tawaran untuk pengajian ke IPT. Okey nah. Bila buka tawaran ke IPT, maka adalah yuran-yuran tertentu yang anak-anak perlu bayar ataupun jelaskan. Terutamanya hari ini kalau kita nak mohon kepada universiti, ya, sebelum daftar permohonan, UPU pun dah kena bayar lah. Contoh ya, nak ambil nombor PIN dia dan sebagainya. Jadi semua itu adalah merupakan satu keperluan untuk menyambung pendidikan mereka. Ya. Jadi apakah itu juga termasuk di dalam tanggungjawab nafkah sebagai seorang ayah terhadap anak-anak. Perlu kita ingat bahawa kita kembali kepada asas tanggungjawab sebagai seorang bapa ataupun tanggungjawab sebagai seorang atuk terhadap anak dan cucu mereka ialah jika sekiranya bapa tak mampu, bapa dah meninggal dan sebagainya, maka berpindah tanggungjawab tadi daripada bapa kepada atuk, bukan kepada ibu ya. Ini masyarakat kita kadang-kadang tak
bila suami dah meninggal, maka semua urusan anak-anak tadi adalah terletak di atas bahu ibunya. Sedangkan ibunya pun perit. Waktu berkahwin dulu, isteri tak bekerja. Suami seorang je bekerja. Lepas bekerja, meninggal pula dia. Ya, tinggal isteri terkontang-kanting. Sebenarnya, tanggungjawab anak-anak yang masih kecil tadi adalah berpindah daripada bapa yang sudah meninggal kepada atuk. Okey, baik. Jadi, jika sekiranya ya anak-anak tadi ingin belajar, ingin belajar. Kita lihat bahawa tanggungjawab asas tadi adalah makanan, pakaian, tempat tinggal dan juga perubatan serta pendidikan. Maka pendidikan dia terbagi kepada dua. Yang pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Yang mana fardu ain ini anak-anak sama ada yang belum baligh ataupun sudah baligh, itu adalah menjadi tanggungjawab bagi seorang bapa dan juga datuk untuk memberikan nafkah pembiayaan pendidikan mereka. Jika sekiranya bapa dengan datuk tak mampu untuk ajar sendiri, maka wajiblah bagi bapa dengan datuk hantar mereka belajar dengan orang lain. Bila hantar belajar dengan orang lain, maka ada kos dekat situ. Kos yuran, pengangkutan dan sebagainya. Maka semua kos itu adalah tanggungjawab bapa dengan datuk. Jika sekiranya bapa dengan datuk engkar terhadap tanggungjawab berkenaan, maka mereka adalah seorang yang telah melakukan dosa dan dikira sebagai hutang. Yang ni boleh tuntut balik besok sampai dekat padang mahsyar. Atuk apa hal dulu tak nak bagi? Waktu dunia ni bolehlah kita menjawab. Kau mau pergilah pinjam PTPTN katanya. Ya, sampai di padang mahsyar besok apa nak jawab? Itu satu dah. Fardu ain. Ada pun fardu kifayah. Ya, fardu kifayah ni maknanya suatu ilmu yang lain daripada fardu ain dah. Maka ilmu fardu kifayah ini wajib bagi bapa dengan datuk sekadar usianya belum baligh ataupun zaman kita hari ini tahap kanak-kanak, yang maknanya bawah 18. Okey, bawah 18. Maknanya sampai SPM itu cukup selesai dah tanggungjawab bapa dengan datuk untuk memberikan nafkah pendidikan terhadap anak ataupun cucu mereka. Namun jika sekiranya bapa dengan datuk yang berkemampuan, maka hukumnya adalah sunat bagi bapa dengan datuk untuk memberikan pembiayaan pendidikan tinggi kepada anak-anak yang usia 18 tahun ke atas. Biasa masuk IPT lah tu. Okey, itu adalah sunat kalau bapa dengan datuk berkemampuan. Namun jika sekiranya bapa dengan datuk tak berkemampuan juga, maka tidaklah menjadi kewajipan bagi mereka dan tidaklah dikira sebagai hutang kepada bapa dengan datuk. Jadi dah besok tuntut balik nafkah, ya, nafkah pendidikan. Dulu yuran tak bayar je. Gitu. Bukan menjadi tanggungjawab. Kenapa? Anak-anak yang berusia lebih daripada 18 tahun sudah mampu untuk berdikari. Namun jika sekiranya anak-anak ini, ya, dia berada dalam situasi anak-anak yang tidak selesa, ataupun anak yang masih kecil, ataupun anak yang fakir, anak yang tidak berkemampuan. Dia memang dah besar tapi sebab sakit dan sebagainya maka dia tidak boleh bekerja. Maka itu dia kembali semula tanggungjawab tadi memberi nafkah kepada bapa ataupun datuk mereka. Jadi soalan tadi berkaitan dengan yuran IPT, lihat anak ini kalau dia memang fakir, ya, tak boleh bekerja dan sebagainya, maka dia menjadi tanggungjawab bapa dengan datuk. Namun jika sekiranya dia mampu bekerja, maka sunat bagi bapa dan datuk untuk membiayai pendidikan mereka. Ya, kalau berkemampuan, buat apalah kita berhutang. Ya, berhutang tu lagi menambahkan beban. Namun bagi seorang bapa, mungkin dia nak latih anak dia ni. Dia nak latih anak dia untuk berdikari. Hidup susah selalunya. Kau mau tahu ya nak cari duit rupa mana. Ya, maka dia bagi buat pinjaman. Ya, mungkinlah bagi anak-anak yang ada semangat macam ni, ya, bila diberikan tanggungjawab oleh bapa dia nak mengaji cari duit sendiri. Ya, betul. Ya, maka dalam situasi yang umpama ini, anak-anak ni kena, hari ni kita lihat, kita tahu ya, bila kita belajar dengan baik, dengan cemerlang, ya, dengan pinjaman PTPTN itu, ya, kalaulah dapat keputusan yang cemerlang, kadang-kadang ada sponsorship ini dia bagi, ini kira beasiswa, dia tak kira sebagai pinjaman. Ya. Mungkin kalau keputusannya sekian-sekian, mungkin dia bagi pinjaman hanya 50%, lagi 50% adalah dikira sebagai beasiswa. Jadi anak-anak yang diberi semangat oleh ibu dan ayah ni, kalau nak belajar, cari duit sendiri, maka kena buat sungguh-sungguh
Supaya apa? Supaya pinjaman yang kita buat tadi boleh berpindah daripada pinjaman kepada beasiswa. Ya, saya dulu rupa itu juga. Masuk sekolah menengah aja, ayah dah pesan dah. Ayah ni nak tanggung abang dekat universiti. Ayah kerja bendang aja, tak ada duit dan sebagainya. Kita carilah kerja sendiri. Ya, alhamdulillah ayah sediakan tempat cari tempat cari rezeki dan sebagainya. Mereka duduk sini cari rezeki. Masya Allah. Alhamdulillah. Boleh sampai hari ni Boleh hidup. sampai hari ini. Masya Allah. Allah. Jangan bergaduh je anak dengan ibu ayah ni. Usah. Tapi kalau sekiranya ibu bapa berkemampuan, apa salahnya? Ya, itu hukumnya sunat. Dia dapat pahala. Masya Allah. Itu dapat dia. pahala. Alhamdulillah. Jadi Ustaz sudah pastinya kan Ustaz kan pagi-pagi yang indah ini kan Ustaz kan kita berada dalam bulan Rejab dan Ustaz adalah merupakan ketua pegawai eksekutif Yayasan Ad-Din. Tapi kami nak tahu jugalah sedikit latar belakang berkaitan dengan Ad-Din dan juga mungkin para penonton pagi ini nak berwakaf, nak bersedekah. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit bagaimana caranya Ustaz. Baiklah, Puan Dewi nah. Yayasan Ad-Din ni apa dia? Ramai orang tak kenal lagi dah. Baik. Yayasan Ad-Din ni adalah sebuah pertubuhan bukan kerajaan, NGO. Semalam pun saya dapat mesej, Ustaz boleh ceritakan sikit tak tentang Yayasan Ad-Din ni? Yayasan Ad-Din adalah sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang berasaskan kepada kebajikan. Yang kita punya aktiviti utama adalah menguruskan pendidikan tahfiz. Pendidikan tahfiz kita ini bermula daripada sekolah rendah, tahfiz menengah rendah, peringkat menengah atas, ada program STAM, ada program KBD, kurikulum bersepadu dini, ada juga program tahfiz vocational serta program pengajian tinggi tahfiz. Kita sampai ke peringkat diploma tahfiz Al-Quran dan Qiraat. Yang ini kita special Puan Dewi ya, iaitulah kerjasama di antara Yayasan Ad-Din dengan Darul Quran Jakim. Belajar dengan kita Yayasan Ad-Din, Darul Quran Jakim keluarkan CJ diploma kalau luluslah. Tapi setakat hari ini, alhamdulillah semua anak-anak kita lulus belaka. Yang mana setakat hari ini kita ada 1,200 orang pelajar yang sedang belajar. Dan juga kita masih banyak lagi kekosongan untuk pengambilan pelajar tingkatan 1 pada bulan 3 nanti. Ya, kita ada setakat ini kita ada 200 lebih ya pelajar-pelajar yang di kalangan pelajar asnaf. Alhamdulillah untuk tahun 2024 ini kita sudah menerima yang permohonan untuk sambung belajar di kalangan anak-anak orang asal. Yang mana anak-anak orang asal ni dia memang tak mampu nak bayar yuran dan sebagainya, tapi dia mereka teringin sangat nak belajar pendidikan tahfiz ya. Kenapa orang Melayu biasa boleh, kenapa kami orang asal tak boleh? Ya, alhamdulillah kerjasama di antara Yayasan Ad-Din, Persatuan Ulama Malaysia Cawangan Perak dan juga penduduk di Kampung Kenang ya, Kampung Kenang dan juga Kampung Tonggang. Kampung orang asli lah ni di Ipoh sana ya. Mereka sudah berminat. Alhamdulillah ni kerjasama dakwah kita sepanjang 2 tahun yang lalu. Alhamdulillah anak-anak sudah ada minat. Jadi bagaimanakah kita boleh menguruskan pendidikan ini dengan baik? Ya, sampai pendidikan tinggi pun ada. Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah berasaskan kepada sumbangan, wakaf, infak daripada masyarakat. Justru itu yang kita mohon kerjasama daripada masyarakat ya, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Marilah bersama-sama dengan kami ya, berwakaf, berinfak dan berzakat ya. Kita boleh menerima zakat ya bersama dengan kami. Mudah-mudahan anak-anak yang sedang belajar di tahfiz kita ini mendapat pendidikan yang sempurna dengan kos yang minima, insya-Allah ya. Jadi kita nak hantar anak, mungkin anak dah tak ada dah, ataupun baru lagi kahwin ya, anak belum ada lagi, ataupun dah ada anak tapi anak tak cukup lagi membesar nak masuk ke peringkat sekolah ya. Bagaimanakah kita nak dapat pahala sama macam orang hantar anak ke mat tahfiz ya, yang mana satu huruf yang dia baca dapat 10 pahala. Bayangkan satu hari kalau dia menghafal ya, satu muka ataupun 2 muka dan sebagainya, dah berapa huruf dan berapa pahala yang dia dapat. Teringin juga nak dapat pahala yang sama. Moh kita sama-sama kita taja pendidikan ini, mudah-mudahan pahala yang sama dapat juga kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kaedahnya mudah ya, iaitulah ambil nombor akaun yang tertera di kaca TV anda itu ya, membuat screenshot siap-siap ya, kemudian simpan dia. Lepas BIN, tuan-tuannya jangan lupa ya, WhatsApp kepada nombor saya 019-575-2956. Kerana apa? Setiap sumbangan tuan-tuan ni kami perlu audit. Kami perlu hantar report kepada Majlis Agama Islam Perak dan juga Lembaga Hasil Dalam Negeri. Jadi semua rekod-rekod kewangan ini perlu kita urus dengan baik. Jadi lepas menyumbang, resit hantar dekat saya. InsyaAllah kita akan uruskan. Masya Allah. Alhamdulillah, itu dia nombor dah tertera di kaca TV anda sekarang ini. Masya Allah, terus menyumbang berwakaf di Yayasan Ad-Din. Terima kasih Ustaz. Baik, sama, terima kasih kerana bersama
bersama dengan kami. Banyak ilmu yang kita dapat hari ini. Allahu Mudah-mudahan Akbar. InsyaAllah. halalkan segala ilmu Ustaz. Amin, insyaAllah. Dipermudahkan ustaz-ustaz dan juga Yayasan Amin, ya Adin. Allah, Amin. Ya insyaAllah. Allah. Alhamdulillah. Jadi kita nak berehat dulu seketika. InsyaAllah kembali nanti selepas ini bersama dengan Assalamualaikum An-Nisa.